Okey. Okey, sekali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya mari merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita meneruskan kuliah kita pada malam ini. Walaupun saya sendiri tadi isteri saya kata kalau tak ni cancelkan abang malam ni, ada sedikit perkara keuzuran. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dapat hadir pada malam ini. Karamah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan bacaan dalam akidah tahawiyah, sahabat-sahabat minta ana ulas sedikit berkaitan dengan takfir muayyan ke tadi? Tentang perbezaan antara bab menghukum suatu amalan sebagai kufur dan menghukum orang yang melakukannya sebagai kafir. Ini antara usul Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mengkafirkan siapa sahaja di kalangan ahli qiblah kecuali diketahui bahawa mereka telah keluar daripada Islam. Tidak menghukum seseorang itu sebagai murtad secara mutlak, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang tidak menghukum orang-orang yang melakukan suatu perbuatan kufur secara mutlak bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali dengan syarat, iaitu cukup syarat dan tidak ada sebarang halangan. Mana selepas tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani', selalu disebutkan cukup semua syarat-syarat, jelas bahawa dia memang kufur. Pada masa sama tidak ada halangan-halangan. Halangan artinya dia bukan seorang yang jahil, dia buat kerana dengan kehendaknya. Itu pun hukuman itu diserahkan, hukuman secara rasmi itu diserahkan kepada pemerintah. Manakala kita sebagai masyarakat awam, tugas kita hanyalah berdakwah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, yang kufur katakan kufur, tauhid katakan tauhid, syirik katakan syirik, bid'ah katakan bid'ah, halal katakan halal, haram katakan haram. Itu sahaja yang mampu kita lakukan. Dan apabila kita menghukum itu sebagai kufur berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak kita terus menghukum, malah menghukum pelaku sebagai kufur itu diletakkan di kuasa pemerintah atau mahkamah, sehingga tidak berlaku langsung takfir terhadap orang awam di mana-mana mimbar ataupun oleh mana-mana orang biasa. Pada hukum kita bincangkan sesuatu hukum itu sebenarnya kita bincangkan tentang perbuatan, dan perkara ini ada usul syarak. Sahabat Nabi SAW selepas perang, selepas pembukaan kota Makkah, ketika mereka nak pergi dalam perjalanan ke Mu'tah, tak silap saya,
dalam perjalanan ke sana, mereka nampak satu pohon yang besar, nampak pokok besar. Dan orang Arab Quraisy, mereka tatkala mahu pergi berperang di mana-mana, mereka akan pergi ke pohon yang besar, mereka gantungkan senjata mereka di atas pokok tersebut, agar senjata tadi ada power, ada senjata jadi lebih ampuh ketika dalam peperangan. Dan mereka menamakan pokok itu sebagai Zati Anwat. Zati Anwat. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah, ramai yang masuk ni, macam-macam kabilah, dan kepercayaan itu wujud pada mereka. Bila mereka masuk Islam, kemudian ikut Nabi pergi ke peperangan Mu'tah, tak silap lah kalau silap, dalam perjalanan ke satu peperangan, zahirnya Mu'tah. Okay, kalau antum cek, kalau salah sebutlah, jangan zahirnya Mu'tah. Dalam tengah perjalanan mereka nampak pohon besar, macam pohon atau pokok yang dinamakan sebagai Zati Anwat oleh orang Arab Quraisy. Dan mereka rasa seronok. Ish, kita nak pegang ni, ada Zati Anwat. Nampak pokok tu, dia kata, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zati Anwatin kama lahum Zati Anwat." Zati Anwat, ya Rasulullah, jadikan, buatkan, tentukan pada kami Zati Anwat, tempat untuk kami letakkan senjata supaya jadi lebih ampuh dan lebih hebat. Macam mana orang Quraisy, dia nak pegang, dia ada Zati Anwat. Ini keramat ni. Tempat yang ada kelebihan, kepercayaan kepada pokok tersebut. Apa Nabi SAW sebut? Nabi kata, "Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad qultum kama qala qaum Musa." Sesungguhnya kalian telah berkata dengan kata-kata sebagaimana kaum Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Jadikan, wahai Musa, jadikan Tuhan sembahan bagi kami, jadikan lembu. Macam mana mereka ada Tuhan sembahan? Dan ini perbuatan-perbuatan syirik. Dan Nabi samakan perbuatan tadi dengan perbuatan kaum Musa yang kufur. Jelas? Kisah berkaitan kaum Musa. Permintaan tadi, permintaan, walaupun ulama bincangkan tentang masalah ni, ada ulama kata sahabat belum buat, baru nak minta, Nabi tegur. Tapi kita nak samakan dengan Nabi SAW ketika menghukum seseorang yang meminta sesuatu perkara yang jelas syirik. Nabi samakan, pada masa sama Nabi tidak mengkafirkan sahabat. Mereka masih berada di kalangan tentera Islam. Mereka tidak dikafirkan. Perbuatan mereka, permintaan mereka, walaupun perbuatan mereka salah, minta supaya nak melakukan satu perbuatan yang kufur, yang Nabi samakan dengan perbuatan menyembah berhala pada zaman Nabi Musa, Nabi tidak menghukumkan mereka sebagai murtad kerana mereka tidak tahu. Sebab tu Nabi SAW menerangkan hukum. Dan itulah tugas kita. Ketika kita jumpa mana-mana sahabat, kawan-kawan di kalangan saudara mara atau siapa sahaja melakukan kesalahan, tindakan kita bukan mengeluarkan mereka daripada Islam. Tindakan kita supaya mereka jaga tauhid mereka dan jauhkan mereka bersyirik dengan cara, bukan dengan paksaan. Kita tak mampu paksa. Cara kita yang kita mampu adalah menerangkan hukum bahawa perbuatan ini syirik. Nabi menerangkan pada sahabat perbuatan itu syirik, tidak bererti Nabi mengkafirkan sahabat. Nabi terangkan bahawa ini kufur, tidak bererti Nabi kufurkan sahabat. Dan banyak peristiwa yang lain. Hatta dalam bab ahkamur riddah sekalipun, hukum riddah, ulama akan bincangkan bab istitab, minta mereka taubat dulu. Berkemungkinan mereka yang lakukan perbuatan-perbuatan riddah tadi, yang dibawa ke mahkamah bahawa mereka murtad, bila dibicarakan, berkemungkinan mereka ada syubhah. Ya, sebenarnya perlu kepada taubat, istitab. Sebab tu orang kafir yang sebelum dihukumkan dengan hukuman murtad, mesti dijelas di mahkamah akan pastikan bahawa tawaffur syurut, syarat-syaratnya cukup. Mana syarat cukup artinya memang dia buat betul-betul benda kafir, kufur. Dah cek, betul, confirm ni perbuatan kafir betul. Jangan dulu. Intifa'ul mawani'. Tahu ke tak tahu?
Sedar tak sedar. Dengar tak orang kata kufur? Dengar. Tapi percaya tak? Tak percaya. Percaya tapi tak yakin. Ada sahaja syubhah, kita tak boleh jalankan hukum. Yang membuat keputusan adalah hakim. Manakala kita sebagai orang awam, tak ada cerita tawaffurus syurud, intifa'ul mawani', itu serahkan pada mahkamah, serahkan pada pihak berwajib. Kita hanya menerangkan tentang hukum amalan. Bukan untuk menghukum mereka, tapi untuk mengajak mereka kembali mentauhidkan Allah dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang mukmin menegur sahabatnya ketika mereka melakukan kesalahan, jangan tafsirkan bahawa mereka mengkafirkan. Kalau keadaan begitu, akan tersebarlah kekufuran, kerana tak boleh bercakap langsung tentang perbuatan-perbuatan yang boleh berlaku kufur. Kalau semuanya ditafsirkan bahawa mengatakan pada perbuatan ini kufur, kemudian kata dia kafir, sudah tentu tidak akan berlaku sebarang dakwah al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Bukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap dosa-dosa kecil saja, kemudian dosa besar dibiarkan, atau murtad, perkara yang kufur dibiarkan. Sebab itu yang menentukan suatu perbuatan itu kufur ataupun tidak, syirik atau tidak, adalah nas. Iaitu nas daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' salafus salih, iaitu apa yang difahami oleh seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini adalah satu manhaj khas untuk ahli sunnah wal jamaah. Bagi khawarij, mereka tak kenal. Yang tahu siapa buat dosa besar, kafir. Mereka akan perang, mereka mengkafirkan. Sedangkan mereka khawarij ni bukan kerajaan, personal, mereka keluar daripada pemerintah, lawan dengan pemerintah, mereka yang kafirkan. Ini kesilapan. Tidak menyerahkan urusan kepada pihak yang berwajib, orang yang sebenarnya, dan mereka menjalankan tugas pemerintah, dan akhir sekali mereka bermudah-mudah mengkafirkan. Mereka ini khawarij. Sebaliknya, yang lawan dengan khawarij adalah golongan yang dinamakan sebagai golongan murji'ah. Mereka langsung tidak mengkafirkan. Kalau orang Islam, orang Islam buat benda betul pun alhamdulillah, benda tak betul pun jangan tegur, jangan apa, minta maaf. Tidak boleh, pada mereka tidak boleh mengkafirkan siapa-siapa, walaupun apa sahaja yang mereka lakukan secara mutlak. Ini tindak balas golongan murji'ah ini, kerana mereka berdepan dengan golongan khawarij yang cepat mengkafirkan. Adanya golongan khawarij, timbulnya golongan murji'ah. Dan dua kumpulan ini, satu nampak je semua kafir, kafirkan orang terus. Okay. Satu lagi, semua orang tak boleh dikafirkan, walaupun amalan tak boleh, suatu amalan pun dibicarakan tak boleh. Sampai ke tahap ke murji'ah yang paling melampau, tak ada amalan yang mengeluarkan seseorang daripada tauhid. Malah mereka tauhid tu kepercayaan je. Kalau dibuat disembah berhala sekalipun, kalau hati dia yakin itu bukan Tuhan, dia kata itu belum kafir. Ini Murji'ah mereka sampai ke tahap ta'til, menjadikan semua amalan tidak termasuk dalam bab tauhid dan bab akidah, tidak masuk bab riddah. Tapi kelakarnya mereka bermazhab fiqh. Golongan murji'ah ni semua kerana orang tanya, khawarij ni mazhab apa, fiqh dia? Khawarij ke murji'ah ke, ni akidah punya ni. Tapi kalau masuk pada fiqh, mereka bersama dalam mazhab, kadang mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya. Kadang-kadang mereka memang mazhab pergi pada Syiah. Pemikiran dalam bab akidah ni, kita kena tahu apa pemikiran kita dalam bab mereka dalam bab akidah. Golongan murji'ah yang kata semua amalan tak boleh jadi kufur, mereka ketika buka kitab fiqh, mereka sendiri akan baca babur riddah. Betul tak bab riddah? Kitab fiqh, kitab ataupun kitabur riddah. Kitab riddah, kitab perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang itu kafir. Kita akan ketemukan dalam tu semuanya berkaitan dengan amalan-amalan yang menyebabkan seorang itu jatuh jadi kafir.
Kenapa dalam tauhid bincang lain, kenapa dalam kitab fiqh bincang lain? Tidak mungkin bertentangan. Mereka selarikan, akidah kita mazhab lain, fiqh mazhab lain, tak boleh. Sama je. Agama Islam ni tidak bertentangan antara satu sama lain. Memang ada amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu jatuh kufur. Namun menghukum itu kerjanya kepada pihak yang dipertanggungjawabkan, dan pihak yang dipertanggungjawabkan itu mereka wajib memastikan orang yang dihukum tadi cukup syarat dan intifa'ul mawani'. Manakala kita sebagai masyarakat umum, kita hanya menerangkan tentang hukum sesuatu amalan, kerja kita hanyalah kerja dakwah. Kalau kita yakin dia betul-betul kafir sekalipun, nampak dia sujud kepada berhala, dia ni memang kafir, kita secara personal jangan muamalah dengan Islam. Tapi bukan kita jadi pemerintah ajak orang kafirkan dia. Tidak. Kita mentahzir tentang dia telah melakukan satu amalan yang kufur yang perlu dijauhi. Kita secara personal, kita tak nak solatkan dia boleh, kita tak nak solatkan dia ketika dia meninggal, kita tak nak doakan sebagainya. Secara personal, secara peribadi, itu kalau bagi kita tak ada, dah cukup syarat dah, intifak mawani'. Kita tak boleh pergi halang mayat dia, jenazah dia pergi kat kubur Islam. Jangan, dia kafir ni, dia kafir. Tak boleh. Kalau jumpalah kita di tempat orang-orang Islam yang buat amalan kufur, yang menentang agama Islam, yang caci Nabi SAW, contoh sebagai, kita kata jelas kafir ni sekali, kita tak boleh solatkan dia. Ya, tolak hadis Nabi yang secara jelas, dan juga itu pun kita tengok pada adakah kita boleh ditafsirkan dengan jahil, syubhat dan sebagainya. Tapi kalau tak ada syubhat sekalipun, kita hanya boleh beramal untuk diri kita, kerana kita bukan pemerintah. Ajaran Islam tidak mengajarkan kita melakukan huru-hara dalam masyarakat. Yang perlu ada pada kita ialah taat kepada pemerintah, sampaikan, terangkan tugas seterusnya pada pemerintah. Jadi kita tak lebih daripada sebarkan ilmu, sampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangkan yang mana betul, yang mana salah. Ini sahaja tugas kita. Dan saya yakin daurah, sahabat-sahabat saya semalam buat daurah, dan saya tak dapat nak komen banyak sebab saya semalam pun saya tak sempat, sampai sekarang tak sempat nak tengok. Sahabat-sahabat forwardkan sebagai video sebagainya, saya tak sempat tengok. Jadi tak dapat nak komen lebih apa yang isi. Saya masuk semalam pun bertemu dengan tetamu kita itu pun waktu hujung-hujung. Tak dapat nak tahu perbincangan secara detail. Jadi saya mohon maaf kalau nak komen pasal tu. Tapi komen kalau soalan berkaitan dengan beza antara takfir muayyan dengan takfirul fi'il atau takfirul am atau takfir atau fi'il, itu satu perkara yang maklum dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu Ahlussunnah tidak bermudah-mudah mengkafirkan siapa sekalipun, walaupun dia sebagai ahlul kabair, orang yang sentiasa buat dosa-dosa besar, kita tak boleh kafirkan kecuali dengan cukup syarat tadi. Tapi meyakini kekufuran perbuatan itu wajib, dan meyakini bahawa dia buat itu cukup syarat dia jadi kafir itu wajib. Tapi atas dasar berjaga-jaga, kita tak boleh kafirkan dia secara mutlak begitu sahaja. Perlu kita serahkan kepada ahlinya untuk jaga maslahah untuk diri kita. Kita boleh beramal dengan apa yang kita yakini, namun bukan untuk kita buat huru-hara dalam masyarakat. Jelas insya-Allah. Silakan. Ya, manakala undang-undang, contoh undang-undang negara, ada pemerintah, kita ada pejabat agama, kita ada pihak jabat pencegah ajaran sesat dan sebagainya, itu tugas mereka. Jadi mereka untuk kitab fiqh begitulah hukumnya sampai bertahap mengkafirkan. Kalau tak ada kuasa pada mereka dari segi undang-undang negara, terpaksa bab ini hanya berbaki adalah dakwah. Jadi kita jumpa siapa sekarang pun dakwah. Bab yang tertutup yang tak dapat kita amalkan, kita tak ada jihad. Pemerintah tak isytiharkan jihad. Jangan suka-suka pergi jihad dan sebagainya kerana pemerintah tidak isytiharkan jihad. Bab takfir, kita tak boleh takfirkan kerana pemerintah tidak ada dasar itu. Jadi beberapa bab yang kita tahan diri daripada melakukannya kerana memang tugas itu adalah tugas pihak berkuasa, bidang kuasa mereka, dan di segi undang-undang negara bidang kuasa mereka diterhadkan. Maka kalau nak berjuang, berjuanglah untuk tegakkan hukum dalam hukum tersebut. Sokonglah mana-mana yang
orang-orang yang berjuang menegakkan hukuman Islam. Itu yang mana kalau kita inginkan supaya hukuman dijalankan, saya bukan kempen ada saya tak kempen kepada mana-mana barat, tapi mana kalau nak ubah ikut kemampuan di sana. Jadi kata tinggal kita sebagai orang awam tetap bidang kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan irsyad sesama kita supaya umat Islam terpelihara agama. Dan yang lebih kita mahu menerangkan tentang berkaitan dengan syubhah-syubhah yang kita kata syubhah kuburiyin seperti mana yang didaurahkan semalam, kerana cinta kita kepada orang-orang awam yang inginkan kebaikan. Mereka korbankan duit yang banyak. Saya kenal sebahagian dari, saya tak kenal lah, kenal kawan atas kawan. Kawan tu cerita tentang kawan dia sanggup tak pergi umrah dulu, pergi kepada kubur fulan dan fulan dulu dan sebagainya. Lepas tu nanti kumpul duit balik baru pergi umrah. Ada yang begitu. Kita rasa sayang. Hadis Nabi, la tushaddur rihal ila thalathati masajid. Jangan kamu kumpulkan pakaian ikat di belakang kamu musafir jauh-jauh untuk beribadah kecuali kepada 3 masjid. Ditinggalkan. Itu kalau ziarah tu ziarah syar'i, ziarah cara yang betul. Mana bermusafir kerana melakukan suatu amalan, suatu tempat amalan yang betul sekalipun, dia tidak mendapat apa-apa kelebihan lebih pada yang lain. Kita berazam untuk solat di masjid, contohnya di Afrika. Kita pergi sana berazam, kumpul duit 10,000 nak beli tiket dan juga perbelanjaan kita nak solat di masjid di Afrika. Solat di sana sama macam solat kat masjid kampung kita. Betul tak? Islam kata kalau nak betul-betul pergi jauh, tuju 3 masjid ni. Pergi Masjidil Haram, Masjidil Nabi atau Masjidil Aqsa. Kalau nak berbaloi, mana duit dihabiskan, tenaga dihabiskan untuk bermusafir, pergi ke 3 tempat. Itu yang benda yang betul. Apatah lagi kalau ziarah tadi, ziarah yang mengandungi amalan-amalan kufur atau syubhah, atau dekat dengan kekufuran. Paling kurang bid'ah. Paling kurang bid'ah, amalan-amalan yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya masih lagi bersama dengan sahabat-sahabat, daurah yang kita adakan semalam sangat wajar diketengahkan, dan saya yakin tak ada seorang pun daripada panel mengkafirkan seorang pun daripada orang Islam daripada daurah yang dilakukan semalam. Hanya menerangkan tentang amalan. Yang berbaki bincangkan tentang amalan tersebut secara ilmiah. Itu saja. Wallahu a'lam. Okey. Okey, untuk personal, anda rasa bahawa dia melakukan syirik, tak sah, anda tinggalkan solat di belakang dia secara personal. Sebab kita tak boleh paksa orang untuk berfahaman seperti kita, kerana kita bukan ada kuasa, kita hanya mampu berdakwah. Kalau betul, kalau untuk personal, personal. Sebab tu dakwah yang sebenar, kita dakwah ajak orang faham. Kalau insya-Allah semua faham benda tu kufur sebagainya, mereka akan cegah kekufuran lebih daripada menghukum kepada personal. Kalau kekufuran dicegah, insya-Allah personal tu akan kembali kepada jalan yang benar. Mencegah benda kufur lebih aula daripada menghukum seseorang itu keluar daripada Islam secara tindakannya. Tapi kalau ada kuasa, pemerintah ada peruntukan kuasa tertentu sebagainya, mereka jalankan hukuman itu sebagai salah satu daripada pengajaran yang perlu diambil oleh orang-orang melakukan kesalahan. Contohnya kalau berlaku zina meluas, contoh zina, tiba-tiba pemerintah mana negara ubah dasar adanya hukuman rejam terhadap penzina. Adakah perlu tangkap semua penzina? Masuk ramai-ramai beribu orang yang pernah berzina nak direjam? Tidak. Mesti adanya cukup syarat,
Mana tawaffur syurut dan intifa' al-mawani'. Takkan nampak orang mengandung tangkap nikah semua. Mesti ada perkara yang kita kena tengok. Adakah betul dia berlakunya zina atau berlaku paksaan dan sebagainya. Semua kes perlu dibicarakan dengan jelas. Yang menentukan orang itu lekat atau tidak, cukup atau syarat atau tidak, siapa? Kita tak berat, kita tak mampu, kita tak ada kuasa. Orang tu depan kita, dia dah jawab, kita sama level, tak boleh kita nak kafirkan. Untuk amal sendiri boleh, tapi yang pemerintah, mereka ada badan tertentu, ada cara tertentu, ada undang-undang tertentu untuk memastikan bahawa betul-betul kekufuran itu berlaku dan boleh dihukumkan kepada pelakunya. Jadi bukan sebab tidak boleh mengiktikad bahawa ada orang yang kufur, tapi yang kita maksudkan adalah kita perlu, kalau dalam takfir sekalipun, perlu ikut lunas yang digariskan oleh syarak. Kalau tidak, berlaku huru-hara. Dua-dua binasa. Satu mengkafirkan, berlaku tumpah darah. Satu lagi tidak mengkafirkan, tak boleh amalan untuk kafir, berlakulah syirik penuh ni. Kedua-duanya zalim. Kedua-duanya adalah kezaliman di atas muka bumi ini. Rosak dunia dan rosak agama. Kedua-duanya bawa kerosakan. Agama Islam membawa kepada maslahah. Wallahu alam. Okey, insyaAllah. Ada sahabat tanya tentang ramai sahabat yang message dan forwardkan macam-macam video, saya dapat tengok. Tapi yang terima kasih pada yang meringkaskan. Betul-betul tak baca ni rasanya ni. InsyaAllah kita ambil masa sikit je. Sahabat yang ringkaskan isi kandungan tertentu berkaitan dengan perkara yang minta diulas. Okey. Sebab dia insya-Allah sebagai peluh tu kira okeylah sikit insya-Allah. Bukan. Alhamdulillah. Peluh di tengah aircon ni. Oh, memang panas tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan 3 poin utama yang ditanyakan pada ana. Okey. 3 ni, 2 berkaitan dengan isu, 1 berkaitan dengan masalah ilmiah. Mana ada soalan bertanya tentang kredibiliti Syekh Hasan Muallim dan penulisan 2 karyanya, Ziarah Hud dan Al-Quburiyyin di Yaman. Ana kata serahkan kepada ahlinya, insya-Allah. Ustaz-Ustazah daripada Yaman lebih kenal, dan biar mereka yang akan jawab. Yang kedua, rad terhadap terhadap hadis Malik Dar dan pandangan para ulama terhadap istighatsah. Okey, ana jawab secara ringkas apa yang disebutkan oleh ulama. Bukan ana tak sempat lagi, tak sempat lagi untuk cek satu persatu berkaitan dengan masalah. Walaupun hadis ini hadis yang ma'ruf, insya-Allah kita boleh jawab secara ringkas. Yang ketiga, apakah mazhab Isa Muhajir yang sebenar? Ini juga serahkan pada asatizah Yaman yang mengenali dan mengetahui isu. Dan ana jujurnya, ana memang bab kubur di Yaman, walaupun diminta untuk ana ulas, ana tak akan ulas kerana ana tak pernah sampai ke Yaman, tak pernah sampai ke situ, dan tokoh-tokohnya juga kita tidak tahu. Dan yang ana tahu, amalan beristighatsah dengan orang kubur itu satu perkara yang menyalahi hukum syarak, dan perbuatan tersebut perbuatan kufur. Perbuatan kufur, atau dengan bahasa yang lebih sedap untuk kalau dihukumkan, membawa kepada kekufuran. Okey. Hadis Malikud Dar. Hadis Malikud Dar. Sekejap, ana rasa ana pernah tu. Kalau ada teks dia, ana pernah tulis dulu. Ni ke? Okey. Catatan ada 2 kertas, tapi yang tinggal 1 ni. Catatan lama nak bawa datang. Ke hadis Malikud Dar, kita tengok lafaz dia.
kisahnya. Kisahnya seorang lelaki, saya terjemahkan terus insya-Allah, antum boleh tengok balik. Saya nampak hadis dia dah makruf dah, ada kat mana-mana, cuma saya bagikan lafaznya, cerita kisah secara ringkas. Seorang lelaki datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, saya baca pada awal. Beliau telah berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, iaitu Ad-Darir, Abu Muawiyah Ad-Darir, daripada Al-A'mash, daripada Abi Saleh, daripada Malik Ad-Dar. Beliau berkata, seorang lelaki pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Ya Rasulullah, tolong doa istisqa, doa minta hujan untuk umat kamu. Fa innahum qad halaku, sesungguhnya mereka telah binasa, artinya mereka sedang berada dalam kesusahan. Fa'atar rajula fil manami, maka Nabi pun datang jumpa lelaki ini dalam mimpi. Faqila lahu, maka Nabi berkata kepadanya, iti Umar fa aqrihus salam, pergi jumpa dengan Umar, sampaikan salam kepadanya. Wa akhbirhu bi annakum mustaqun, atau mustaqiyun, saya tak tahu pasti lafaznya, saya catat ni sedikit ada ni. Dan beritahu kepada mereka bahawa mereka akan diberikan hujan, sampai ke akhirnya, sampailah Umar akur tentang apa yang disebutkan. Okey, kisahnya kat mana yang jadi perbincangan? Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Ya Rasulullah, tolong doakan hujan untuk umatmu. Okey, hadis ini bukan hadis, riwayat ini, satu kita perlu tahu dengan jelas, berlaku dari segi sejarah ni, berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Jadi kita tak ada kata hadis lah, pertama sekali, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah seorang lelaki, bukan sahabat, lelaki yang tak dikenali, iaitu kata Malik Ad-Dar, seorang lelaki. Siapakah lelaki tersebut? Tidak disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan, hanya seorang lelaki, tak disebutkan siapa lelaki ini, tidak diketahui. Dia perbuatan pada zaman Sayyidina Umar Khattab. Okey, dan kita bincangkan pertama sekali dari segi sanad. Sanad ini kalau kita bincangkan dengan cara muhaddisin, okay, kita akan tengok contoh sanad ni daripada Ibn Abi Syaibah, tak masalah lah. Imam Ibn Abi Syaibah, Abu Muawiyah Ad-Darir, Abu Muawiyah bin Darir, seorang yang thiqah, tidak syak lagi. Daripada beliau kata haddatsana Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, tidak syak lagi, ulama hadis yang terkenal. Namun masalah Sulaiman bin Mihran sabit bahawa beliau seorang yang mudallis. Artinya kadang-kadang beliau tadlis. Jadi disyaratkan dalam riwayat tersebut. Kalau antum boleh sharekan, ada teks hadis. Terima kasih. Saya boleh sharekan. Okey, terima kasih. Jazakallah khair. Kita tengok teks hadis. Okey. Okey, teksnya disebut anil A'mash, daripada Al-A'mash. Jadi kalimah an artinya an'anah. Jadi ada satu masalah, adakah Al-A'mash dengar hadis daripada gurunya hadis ini secara spesifik. Mudallis ni macam mana? Tadlis, memang dia beriwayat daripada guru dia, namun kadang-kadang melalui orang tengah. Dan dia malas nak sebut orang tengah ni. Orang zaman awal, zaman tabi'in, dia tak ada orang tipu hadis banyak. Tak banyak sangat. Dia orang tak kisah sangat tentang sanad. Dia orang rasa kalau nak cerita satu benda, tak nak cerita panjang, dia terus diriwayatkan. Contohnya, saya beriwayatkan daripada Abu Talha. Dia kata Abu Talha berkata, daripada Abu Talha. Ada kemungkinan ada seperawi yang memang akan kata Abu Talha, saya dengar langsung dari Abu Talha, atau pada waktu sekian saya jumpa Abu Talha. Itu maksudnya sarah, dia cakap jelas, sarah bisama, dia jelas bahawa dia dengar langsung. Kadang-kadang saya dengar daripada orang lain daripada Abu Talha, tapi
Saya kata daripada Abu Talha. Saya tak kata Abu Talha beritahu pada saya. Itu maksudnya ada di kalangan perawi yang melakukan perkara demikian. Maksudnya kalau guru dia dikenal, orang tu dikenal, ada orang lain beritahu, dia tak sebut. Dia tak sebut, iaitu dia tinggalkan satu nama atas macam-macam alasan. Kadang-kadang nak ringkaskan, kadang-kadang kawan ni tak suka nama kawan tu. Orang tengah, jadi dia cerita tu, malaslah sebutkan, dia bergaduh pula, atau macam-macam lah sebab dalam ni. Dan pada zaman tersebut taklah seperti zaman kemudian. Seperti tadi sebanyak berlaku pada zaman awal-awal, pada zaman sebelum zaman-zaman tabi'in, ini zaman yang belum lagi tersebarnya ilmu ilal, ilmu jarh wa ta'dil. Jadi orang-orang lama ni ada perangai begitu. Jadi Al-A'mash seorang imam yang besar, namun ketika A'mash sebut haddatsana dan sebagainya, maka riwayat tu jelas yang sahih. Tapi boleh kerana syubhat tadlis, maka di sini ada masalah kerana Al-A'mash kata an Abi Salih, Ibn Samman, Abi Salih, anak murid utama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun hadis ini Abu Salih tidak meriwayatkannya daripada Abu Hurairah. Beliau meriwayatkannya daripada Malik ad-Dar. Saya semalam tak sempat cek, saya sempat cek sekejap lah. Tadi tengok sikit kerana banyak tanya, tengok begitu saja. Dan saya pernah buat catatan. Jadi beliau meriwayatkan daripada Malik ad-Dar. Ya. Malik ad-Dar inilah jadi punca pertikaian. Malik ad-Dar seorang yang tidak diketahui halnya. Bukan orang tak kenal, orang kenal dia. Dia ni pembantu Sayyidina Umar. Ada kata Maula Umar, ada Khazin Umar, orang kenal. Tapi hal dia dalam periwayatan tidak diketahui. Ain dia dikenali. Bukan jahalatul ain, maknanya orang yang dikenali. Tapi keadaan periwayatannya, keadaan dia tidak diketahui, tak disebutkan. Dan ramai yang kata majhul. Mana seorang yang majhul itu majhulul hal, bukan majhul ainnya. Jadi ramai di sini, ramai yang berhujah, mereka bawakan takkanlah majhul ain dia ni ada dikenali di sana sini. Memang dikenali, tapi bab riwayah tak sama dengan bab terjemah biasa. Cantik. Saya baru rujuk. Tengok sekali imbas, tapi saya tak sempat baca. Tapi saya tengok apa yang sebab Syekh Albani dan rujuk pada Fathul Bari. Tapi secara saya dah handset lah, sebab saya Fathul Bari tak ada saya datang pada rumah yang di sini tak ada kitab Fathul Bari. Tadi saya ingatkan datang awal sikit nak tengok Fathul Bari kat sini. Okey. Bab tapi tajuk dia kata bab talabul tajuk dia, teks dia maknanya Ibnu Hajar dalam bab memohon imam melakukan solat istisqa bila berlakunya kemarau. Bukan tajuk istisqa minta dengan ni, tajuk tu berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih detail, Malik ad-Dar seorang yang dipertikaikan personalnya, majhul, artinya tak diketahui. Yang mentausikkannya hanyalah beberapa dia ada khilaf sikit, sebab Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab As-Siqat, orang yang siqah. Tapi manhaj Ibnu Hibban, siapa sahaja yang beliau tak jumpa orang jarah dia, beliau kata siqah. Siqah di sisi Ibnu Hibban adalah tidak ada jarah. Sedangkan ulama hadis siqah adanya tausik. Bila ada orang kata dianya siqah, sebab bab periwayatan tak sama dengan bab personal, bab pribadi. Sebab tu al-imam, sebahagian daripada imam, contohnya ada Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau seorang imam yang hebat dalam bab fiqh dan dalam bab banyak perkara, namun dalam bab periwayatan hadis beliau dhaif. Betul nak bezakan bahawa bab hadis ni yang dikatakan thiqah bukan merujuk kepada peribadi orang itu sahaja. Malik ad-Dar tidak diketahui keadaannya. Ramai yang kata tak ketahui, ada yang kata dia adalah orang yang ditugaskan oleh Sayyidina Umar untuk jaga Baitul Mal. Jadi amanah, kita bincang bab amanah, kita cerita bab hadis, kesahihan dan kekuatan dalam hadis. Jadi masalah kepada Malik ad-Dar, dan saya cuba rujuk
dululah ya, perkara ini yang catatan ni yang sebenarnya bila dia rujuk, betul lah apa dia kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mentashihkan riwayat ini. Ibnu Hajar hanya mentashihkan daripada Ibnu Abi Syaibah sampai kepada Abi Saleh. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, kalau antum jumpa tempat dia nanti, kata di hadis asar ini disebutkan oleh dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad yang sahih sampai kepada Abi Saleh daripada Malik Dar. Artinya sampai Abi Saleh itu adalah sahih. Daripada Malik Dar dan perbincangan Malik Dar, kalaulah cara penggunaan bahasa ulama hadis, kalau sahih sampai Malik Dar itu pun sahih, dia kata riwayat Ibn Abi Syaibah mengeluarkan riwayat yang sahih daripada Malik Dar. Dia tak kata daripada Saleh, daripada Malik Dar. Bila didahulukan perawi sebelumnya, pasti ada perbincangan. Siapa saja belajar hadis tahu, kalau satu sanad mana direngkaskan kemudian diletakkan perawi bukan pada sahabat, ada tabi'in atau tabi'in sebelumnya, sanad itu ada perbincangannya. Jadi Ibnu Hajar tidak mentausikkan, tidak mensahihkan riwayat ini. Begitu juga bagi yang mengatakan sahihul isnad secara zahir. Okey, jadi masalah pertama pada sanad, pada riwayat ini, kisah ini pertama, al-Amash tadlis. Ada kemungkinan, tidak semestinya semuanya tak ditolak, ada kemungkinan. Yang kedua, Malik Ad-Dar, ini masalah yang besar, majhul, seorang yang majhulul hal, bukan majhulul ain. Yang ketiga, riwayat hadis ini berbeza, illah yang ada kemungkinan untuk disyaki. Dari segi ada yang katakan riwayat ini riwayat yang muttasil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang riwayatkan secara mursal, muttasil sampai kepada Umar. Ada kata dia riwayat secara mursal tak sampai kepada Umar dari segi periwayatannya. Dan ini yang saya tuliskan kat sini, dan banyaklah. Manakala yang mengatakan dia majhul, Ibn Abi Hatim, Al-Mundhiri, Al-Haythami, ramai ulama termasuk Al-Imam Tabari, dalam beliau menukilkan kalam Haythami bahawa tidak dikenali. Jadi situ dari sanad. Dari hadis kita tengok sanad, lepas sanad tengok pada matan. Tak semua yang sahih isnad matannya sahih. Mana kritikan matan, yang mana kita dalam kitab Manar Munif kita belajar, Manar Munif dulu Dr. pernah bincang tentang ni, matan disyaratkan tidak ada syaz, ada illah. Matan disyaratkan tidak ada nakarah. Matan ini ada nakarah, mungkar, ada nakarah, benda yang kita sepelik. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau orang yang diriwayatkan pada beliau ketika berlaku kemarau, ni kisah kemarau pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau kata, dahulu ketika Nabi hidup, kami bertawasul dengan Nabi SAW. Selepas Nabi wafat, kami pergi bertawasul. Kami datang bertawasul dengan bapa saudara Nabi SAW, iaitu Al-Abbas. Betul tidak ini? Ini sahih, jelas. Dan kisah ini, Sayyidina Umar tak pergi tawasul dengan mana-mana orang soleh yang ada, seperti mana biasa. Dan Sayyidina Umar seolah-olah tak tahu cara istisqa. Tunggu orang ni bermimpi dulu, dijumpa, dia cakap, dia pergi kat kubur Nabi, minta istighasah dengan kubur Nabi, mimpi datang, baru jumpa Sayyidina Umar baru buat sebagainya. Ini satu benda yang pelik, nakarah. Sebab berlawanan dengan kisah Umar yang lain. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang perawi, seorang sahabat yang sangat detail dalam menerima hadis. Abu Musa Al-Ash'ari datang jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, cerita tentang hadis bahawa kena minta izin 3 kali. Mana bagi salam, minta izin. Lepas tu kalau orang tak jawab, kali kedua. Kali ketiga orang tak buka pintu, orang tak benarkan, baliklah. Umar keluar rumah tak nampak Abu Musa. Abu Musa amalkan macam tu. Panggil Abu Musa, jumpa Abu Musa kata, aku dengar Nabi kata macam tu. Umar kata, stop. Bawa saksi. Selain kamu, siapa yang jumpa? Sehingga dibawa Abu Sa'id Al-Khudri bersamanya. Abu Musa datang dengan keadaan takut.
Dah takut pergi jumpa kawan-kawan dia. Abu Musa ni budak muda-muda lagi. Umar orang tua. Orang tua retak budak muda. Dia pergi cari kawan dia, jumpa Abu Sa'id Al-Khudri dan seorang Ansar bersama dengan mereka mensaksikan bahawa kami dengar, masa tu kami dengar sama. Nah, Umar kata, hai Abu Musa, aku bukan tuduh kamu, tapi aku nak beritahu bahawa supaya tidak ada orang, supaya orang yang selepas kamu berhati-hati dalam menyampaikan riwayat. Kat sini cerita berkaitan dengan agama, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat, tak tahu siapa, seorang lelaki. Tiba-tiba saya nak dapat pula maklumat daripada mimpi. Umar pula tak tahu istisqa. Cerita nakarah sanad, ada nakarah matan yang pelik. Apatah lagi bertentangan dengan ayat Quran yang banyak yang meriwayatkan tentang yang meriwayatkan tentang hukum, mana larangan untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan tidak ada yang okey. Dan seorang lelaki tersebut bukanlah daripada lelaki Malikud Dar, majhul hal, dan rajulan yang disebutkan itu seorang lelaki itu mubham, tak diketahui siapa dia. Sedangkan diketahui sekalipun. Ada satu riwayat. Sekarang anda nak tengok dia punya. Sebab tu anak sebenarnya tak nak komen sangat. Kena study, tengok dulu, buat catatan nota. Ada? Okey, cantik. Fatul Bari. Jazakallah khair. Bestnya ada Ustaz. Okey, hadis. Okey. Okey, kita tengok start cerita. Okey. Sanadnya semua hadis yang disebutkan berkaitan istisqa, semua Umar istisqa. Sampailah pada, sebab tajuk dia pun berkaitan dengan kat belakang. Okey, ni bab, ni tajuk Ibnu Hajar. Kata Ibnu ke tajuk Bukhari. Tidak. Okey. Tajuk Ibnu Hajar. Kalau jap, minta anak jap. Sama dia Imam Bukhari atau Ibnu Hajar. Okey, tajuk Imam Bukhari rahimahullah. Okey, ini bab Ibnu Bukhari. Kata Imam Bukhari, bab su'alin nasil imam al-istisqa idza qahitu. Bab kita minta, orang awam minta kepada pemerintah agar melakukan solat istisqa bila berlaku kemarau. Dan diriwayatkan hadis-hadis yang hadis-hadis berkaitan dengannya, seperti mana kita tahu hadis Umar dan sebagainya. Semua tak ada masalah. Ketika syarah Ibn Hajar menerangkan semua, Ibn Hajar kat hujung-hujung bawakan cerita, ada seorang lelaki kat sini, ada seorang lelaki yang mimpi tadi, kisah tadi. Okey, kita tengok riwayat tadi. Warawa Ibnu Abi Syaibah. Ni kat hujung mana sedar. Kalau hujung artinya apa? Dia kata itu hanya cerita tambahan, syawahid, nak tengok atau sekadar fawaid, faedah dan sebagainya. Tapi kita tengok apa yang disebutkan Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, warawa Ibn Abi Syaibah, dan Ibn Abi Syaibah meriwayatkan bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, min riwayati Abi Saleh As-Samman an Malik Ad-Dar. Sini Ad-Dar, Malik Ad-Dar, bukan Ad-Dari, Malik Ad-Dar. Okey, jadi beliau sebut isnad yang sahih daripada riwayat Abi Saleh. Beliau tak kata daripada riwayat Malik Ad-Dar, kerana sepatutnya yang paling tinggi di situ adalah Malik Ad-Dar. Malik Ad-Dar yang jumpa dengan Sayyidina Umar. Abu Saleh jumpa Abu Hurairah, tak jumpa dengan Umar. Ada inqita' di sana. Jadi kalau disebutkan sahih daripada Abi Saleh, kita tahu bahawa riwayat tu perawinya sahih sampai Abi Saleh. Iaitu tanpa melihat kepada tadris Amash dan sebagainya, tapi orang-orangnya sahih dan isnadnya sahih. Tapi bila beliau berhenti pada perkataan Abi Saleh, mana anak murid Abu Saleh, baru kata an Malik Ad-Dar, artinya ada masalah pada Malik Ad-Dar.
yang perlu kita lihat. Dan beliau kata wa kana khazin Umar, beliau adalah yang jaga khazanah, jaga Baitul Mal atau Umar. Qala, dia berkata, Malik Ad-Dar berkata, asaban nasu qahtun fi zamani Umar, pada zaman Umar berlakunya kemarau. Okey, faja'a rajul ila qabrin Nabi. Apa yang saya baca tadi lah, orang lelaki sampai akhir. Kemudian habis saja, sekarang seorang lelaki. Seorang lelaki. Mana asaban nas qahtun faja'a rajulun. Ya, ada masalah. Orang akan tanya, siapakah rajul ini? Maka beliau kata Ibn Hajar, waqad rawa Saifun fi fil futuh. Telah riwayatkan Saif, seorang bernama Saif Ibn Umar, seorang yang terkenal dihukumkan sebagai seorang yang ada yang kata mungkar hadis, ada yang kata wadda', letakkan hadis sebagainya. Dia seorang sahaja yang meriwayatkan. Dia kata annallazi ra'al manam, lelaki yang bermimpi itu siapa? Al-mazkur huwa Bilal bin Haris Al-Muzani, ahadus sahabah. Jadi yang mengesahkan bahawa yang bermimpi tadi Bilal bin Haris Al-Muzani adalah seorang yang tak dipercayai dalam periwayatannya. Yang lain semua mubham. Tiba-tiba datang seorang yang dikecam dari segi riwayat dia kata lelaki itu bernama Bilal bin Haris Al-Muzani. Kalau betul Bilal bin Haris Al-Muzani sahabat yang mulia, sahabat yang agung radhiyallahu an. Namun menetapkan nama ini hanya datang daripada riwayat lelaki yang tidak dipercayai dalam hadis, maka riwayat ini tetap kekal tidak sahih. Jelas? Itu dari segi matan. Okey. Ya, sebab tu saya semalam, saya jujur saya tak berani nak cakap sebab benda ni memang pernah study, pernah tengok. Dan saya pun kalau ada kat rumah memang kertas ni ada. Yang kertas tidak, ni kertas yang saya catat sekali. Ada kertas satu lagi. Dua kertas yang saya catat. Memang pernah memang hadis ni hadis yang kita jadi famous lah bila dah berlaku isu. Memang sufi satu dunia akan berhujah dengan hadis tersebut. Memang hujah ni hadis yang terkenal dan dah dibincangkan pun, dan menjadikan satu hadis yang kedudukannya begitu nak lawan dengan ayat Quran yang banyak, dengan hadis Rasulullah, dengan segala asar yang mengharamkan meminta kepada Allah SWT, suatu tindakan yang tidak bijak, tidak berhati-hati dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Boleh insya-Allah? Betul-betul kata Jasin tak buka kitab. Okey, insya-Allah. Tapi sekadar macam mana pun perlu kepada hatta bab hadis ni perlu kepada rujukan. Kita buat semula, kita akan lebih baik kalau dibuat dengan, sebab jujurnya tak sempat persediaan. Ana bila sahabat kita, beberapa orang sahabat bagi beri, ana confirm akan ditanya juga. Jadi terpaksa cari kertas, apa yang tak jumpa kertas ana tulis sikit. Lepas tu cari kertas jumpa, mana terjatuh dalam keadaan ni jadi kelang kabut sikit. Sepatutnya tak nak ulas, tapi nak fahamkan hadis ni bukanlah hadis yang bila di kalangan asal tidak tak nak ulas, bukan sebab kita tak pandai, tak boleh nak ulas, tapi bila ditanya secara spontan suruh cerita tentang hadis begitu detail, perlu kepada masa untuk tengok balik sumber, kerana takut kita salah menyampaikan maklumat. Kerana maklumat-maklumat begini perlu pada rujuk untuk kita hukumkan hadis sahih tidak, apatah lagi dalam masalah adanya khilaf yang banyak pada seseorang. Ini perlu pada hadis. Macam mana sekalipun, kalau kata sanad itu, orang kalau debat ilmu ini, dia akan kiri kanan bawa kaedah sekali, sanadnya tetap terima, tidak bercanggah dengan sanad, tak ada nakarah. Dia kata nakarah pada sanad, tetap hadis itu tidak sahih, kerana syarat sahih itu tidak syaz dan tidak mungkar. Ya, saya amanah dalam harta, siqah dalam riwayat, hafalan, tengok pada dhabt dia, bukan pada. Sebab itulah kita bila kata Imam Asim, Abu Hanifah, atau beberapa hatta al-Waqidi, Waqidi wadha',
Tapi dalam masalah sirah masih lagi ulama merujuk kepada waqidi pada setengah keadaan. Ada yang riwayat secara ni secara mutlak, dan banyak lagi orang-orang yang mahir dalam bidang tertentu tapi dihukumkan sebagai lemah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila seorang perawi itu kita katakan dhaif ataupun kita kata matruk atau sebagainya, atau dia kata fahishul ghalat, maknanya dia banyak sangat salah, bukan bererti kita hukumkan dia ni orang tak ada nilai, tak. Dalam hadis, dalam periwayatan, tapi dari segi peribadi dia mungkin seorang yang saleh, orang yang baik, atau imam dalam bidang yang lain dan sebagainya. Hadis, dalam bab usul hadis kita tengok kepada keadilan agamanya dan ke dhabt, bagaimana dhabt dia dalam macam mana dia hafal. Ada dhabtul kitab atau dhabtul sadar dalam disebut. Jadi kalau berhujah kita kata majhulul hal, kemudian dia berhujah seolah-olah kita kata majhulul ain, itu satu tidak jujur. Bukan majhulul ain, orangnya dikenali, Khazin Umar dikenali, disebut dengan riwayat, tapi majhulul hal dalam bab riwayah, hal keadaan dia. Kalaulah kata majhul, kalau sekat kenal siapa orang tu jadi thiqah, semua orang kitab hadis tu thiqah. Semua diterjemahkan. Semua perawi-perawi dan kita hadis ad-du'afa dikenali orangnya apa sebagainya. Kalau cukup kenal orangnya amanah baik, jadi thiqah. Jadi ini satu manhaj yang tidak betul, tidak tepat. Dalam bab hadis kita bukan tengok thiqah pada bab dia ni amanah dalam bab tertentu, jaga baitul mal dan sebagainya. Kita tak hukumkan agama dia, kalau agama baik mesti baik, tak. Dalam bab hadis kita berhati-hati kekuatan hafalan dia, macam mana riwayat dia, dan yang lebih lagi miqdar riwayat dalam kitab Tabrani dalam bab yang lain ditolak riwayat-riwayat dalam hadis-hadis yang lain, bukan sahaja dalam dengan alasan majhulul hal, keadaan dia tak diketahui, keadaan dia dalam periwayatan tidak diketahui, dia majhul, kecuali yang mensiqahkan seperti Ibn Hibban manhaj beliau, kalau orang kita tak tahu keadaan dia, beliau kata terima je lah. Kecuali orang kata dia ni tak boleh, mesti kata tak boleh. Ulama lain kata tak. Bab hadis tausiq, orang kata dia ni diterima, baru diterima, kerana hadis dasarnya berhati-hati, bukan husnuzan. Husnuzan dalam bab muamalah, dalam bab pergaulan, tapi dalam hadis asalnya adalah al-ihtiyat, iaitu berhati-hati. Wallahu alam. InsyaAllah. Okey, insyaAllah sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.